Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratakal mustaqim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilayka ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. InsyaAllah kita bertemu kembali pada malam ni untuk meneruskan dan insyaAllah menghabiskan juga matan ni pada malam ni, matan Lum'atul I'tiqad tulisan Al-Imam Al-Mujtahid Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Kita dah ada dekat muka surat 30 dekat matan berserta terjemahannya tu. Semalam kita dah habis bahas tentang alamat-alamat ataupun tanda-tanda besar kiamat, dan juga kita dah bahas tentang hal ehwal apa yang berlaku pada hari kiamat. Kita dah bahas tanda-tanda besar kiamat dan juga apa yang berlaku pada hari kiamat. Jadi hari ini pembahasan pertama adalah kita nak bahas tentang kedudukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kita akan masuk hari ini adalah kedudukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamu an-nabiyyin. Khatamu an-nabiyyin ni maksudnya penutup bagi segala nabi. Khatam kita boleh baca dua. Khatim boleh, khatam pun boleh. Dua-dua betul dari sudut bahasa Arab. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Rasulullah SAW ni adalah seperti bapa kita ni. Maksudnya bukan orang yang biasa macam bapa kita saja, tapi Rasulullah, bahkan khatamun nabiyyin, penutup bagi segala nabi. Maksudnya lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak ada siapa dah boleh mengaku dia nabi. Dan kalau mengaku juga dia nabi, kita dah bahas dah semalam kan, kalau dia mengaku dia nabi, dia jadi apa? Dia jadi dajjal kecil, little dajjal. Sebab dalam hadis tersebut, thalathun dajjalun kazzabun kullu wahidin minhum yaz'umu annahu nabi kan. 30 dajjal yang penipu, setiap satu daripada mereka akan dakwa mereka tu nabi. Jadi bila Nabi SAW ni khatamun nabiyyin, lepas tu ada orang dakwa dia nabi, kita cakap secara automatik dia menjadi dajjal kecil. Dajjal kecil. Kemudian Nabi juga adalah SAW Sayyidul Mursalin. Sayyid, pemimpin ataupun ketua. Bukan sahaja Mursalin, tapi semua. Bukan sahaja untuk para Nabi atau Rasul, bahkan untuk seluruh anak Adam. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Nabi SAW sabda, Ana Sayyidu waladi Adam. Kan, saya adalah penghulu bagi semua anak Adam. Wala fakhr, bukan untuk bangga-bangga. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu statement tu bukan untuk berbangga-bangga, tapi dari sudut realitinya memang Nabi adalah SAW manusia yang paling afdal, sayyid, pemimpin dan yang paling afdal daripada Bani Adam. Bahkan ikut jumhur ulama, Nabi SAW bukan saja paling afdal dari sudut manusia, makhluk yang paling afdal. Makhluk yang paling afdal. Bila cakap makhluk ni, malaikat pun masuk, Arash pun masuk, kursi Allah pun masuk. Berbanding dengan semua makhlukat ni, makhluk-makhluk ni semua, yang paling afdal adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Kemudian kata Al-Imam, La yassihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Tidak sah iman seseorang hinggalah dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, iaitu apa mesej yang Nabi bawa lah. Wa yashhada bi nubuwwatihi, dan menyaksikan kenabian Nabi. Wa yashhada bi nubuwwatihi. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamah illa bi syafa'atihi. Dan ini pun kita bahas malam. Pada hari kiamat tak akan dimulakan hisab
dan tak akan dimulakan hisab sehinggalah mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang ni kita bahas malam yang tentang asy-syafa'atul uzma tu. Wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Okey. Dan tak akan masuk kepada syurga pun satu umat melainkan umat kita masuk dahulu. Umat Nabi Muhammad SAW masuk dulu. Jadi hanya setelah umat Nabi Muhammad SAW masuk, barulah umat-umat lain boleh masuk. Yang ni antara kelebihan yang diberi kepada umat Nabi SAW lah. Sahibu liwa'il hamd, pemilik kepada, ada terjemah apa gitu? Terjemah apa tu? Bendera pujian. Bolehlah. Liwa' ni dalam bahasa Arab panji. Bila kita perang, zaman dulu orang perang dia akan ada orang yang pegang panji kan. Itu dipanggil liwa'. So liwa' ni dia bukan bendera biasa je, dia panji yang waktu perang lah. Dan biasanya orang guna panji ni untuk nak bagi tahu dia represent siapa, betul tak? Kan, panji ni nak bagi tahu dia represent siapa. Nabi SAW ni sahibu liwa'il hamd. Pada hari kiamat nanti bila dibangkitkan, Nabi SAW akan pegang panji. Yang panji tu dipanggil alhamd sebab ulama kata sama ada dekat panji tu ada puji-pujian yang Allah bagi ke Nabi SAW saja. Dekat panji tu ada puji-pujian yang hanya Allah beri kepada Nabi SAW saja. Dan bila Nabi pegang liwa'ul hamd ni, maksudnya semua umat, semua orang Islam, semua orang beriman daripada Nabi Adam sampailah kat kita, yang beriman, yang soleh, yang Muslim akan berkumpul kat Nabi. Akan berkumpul dekat Nabi. So Nabi, semua Nabi-Nabi pun akan sama juga berkumpul sekali. So Nabi SAW yang akan pegang liwa'ul hamd tu. Jadi ada ulama bahas. Kan, ada ulama bahas, ulama kata liwa'ul hamd ni benda realiti ke? Maksudnya memang Nabi akan pegang panji ke ataupun dia majaz je? Tapi pendapat jumhur ulama kata dia liwa' yang hakiki. Liwa' yang hakiki. Sebab dalam hadis tu menceritakan yang orang boleh nampak liwa' tu nanti waktu dekat hari kiamat. So kalau benda tu hanya benda yang metafor, macam mana orang boleh nampak benda yang boleh dipegang oleh Nabi SAW tu? Jadi hadis tentang liwa'ul hamd ni ada dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr, dan pada tangan aku nanti aku akan pegang liwa'ul hamd. Wa ma min nabiyyin yawma idzin, dan tiada satu nabi pun pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat tu, illa tahta liwa'i, tidak ada seorang nabi pun melainkan semuanya akan berkumpul bawah panji aku. Itu liwa'u al-hamd. Kemudian Nabi SAW juga pemilik al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud ni al-maqam al-mahmud di sisi jumhur ulama, tafsiran al-maqam al-mahmud adalah asy-syafa'atul uzma. Maqam yang terpuji itu apa? Asy-syafa'atu al-uzma, yang Nabi akan minta syafaat untuk memulakan hisab tu. Ini di sisi jumhur. Di sisi jumhur dia berdasarkan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi pada waktu malam itu bertahajudlah sebagai tambahan bagi kamu, nescaya kamu akan dibangkitkan oleh Tuhan kamu dibangkitkan oleh Tuhan kamu dalam keadaan pada tempat yang terpuji. So maqam mahmud ni menurut jumhur ulama apa? Jumhur ulama kata maqam mahmud adalah asy-syafa'atul uzma. Sebab Nabi SAW sendiri yang tafsir begitu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sabda, bila Nabi bercerita tentang syafa'atul uzma tu, Nabi kata kiamat nanti hisab akan hanya dimulai setelah aku meminta syafaat. Nabi baca ayat tadi tu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak tu, ila akhir ayat. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa hadzal maqam al-mahmud allazi wu'idahu nabiyyukum, dan inilah maqam mahmud yang dijanji untuk Nabi kamu. Jadi Nabi SAW sendiri bila baca ayat tadi tu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda tu, Nabi sendiri tafsir maqam mahmud tu asy-syafa'atu al-uzma. Kenapa saya tekankan poin ni? Sebab ada riwayat lain, bahkan Imam Tabari pun riwayat dalam tafsirnya, yang kata maqam mahmud ni adalah seperti mana tafsir Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas, maqam mahmud ni adalah Allah meletakkan Nabi dekat kanan arash.
Allah akan meletakkan Nabi dekat kanan arash atau memposisikan Nabi dekat kanan arash. Cuma ulama tak setuju dengan pendapat ni sebab hadis ni jelas Nabi SAW sendiri yang tafsir maqam Mahmud sebagai asy-syafa'atul uzma, bukan dudukkan dekat kanan arash tu. Walaupun pendapat yang kata duduk dekat kanan arash tu pendapat Mujahid, anak murid direct Ibn Abbas, tapi disebabkan dah ada hadis yang sahih macam ni, ulama majoritinya pegang macam tu. Pegang yang kita cakap maqam Mahmud ni adalah asy-syafa'atul uzma. Kemudian Nabi juga adalah sahib kepada Al-Haud Al-Mawrud. Al-Haud ni telaga yang kita dah bahas dah semalam. Telaga yang orang Islam akan minum nantilah dekat hari kiamat nanti kan. Yang air dia lagi putih daripada susu, lagi manis daripada madu, cawannya lagi banyak daripada bilangan bintang dekat langit malam. So Nabi juga pemilik Al-Haud Al-Mawrud tu. Al-Mawrud tu yang didatangi, maksudnya telaga yang akan didatangi oleh umatnya lah. Yang telaga tu besar dengan panjang dia macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Sebulan perjalanan kan, sebulan perjalanan dia punya lebar dan luas dia. Dan mengikut sebahagian ulama, telaga tu ditafsirkan dekat ayat inna a'tainakal kautsar. Kan? Kalau kita buka tafsiran ulama salaf, buka kitab tafsir Ibn Hatim dan sebagainya, Ibn Abi Hatim, bila ulama salaf bahas apa maksud al-kautsar, ada ulama salaf yang kata al-kautsar ni macam Sa'id bin Jubair anak murid Ibn Abbas, dia kata al-kautsar ni inilah al-haud ni. Al-kautsar ni al-haud. So salah satu daripada pendapat ulama salaf, kami akan berikan kepada kamu al-kautsar. Al-kautsar tu maksudnya telaga al-haud tu. Telaga tu. Wa huwa imamun nabiyyin, dan Nabi ni SAW adalah imam kepada para nabi. Dalilnya apa? Dalilnya waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi diisra'kan ke Baitul Maqdis. Sebelum Nabi naik SAW ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, Nabi akan bersolat dengan para Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain jadi jemaah Nabi, jadi makmum lah, dan Nabi SAW akan jadi imam. Ini berdasarkan riwayat yang hasan. Kalau anda tak silap, riwayat itu hasan status dia, yang Nabi jadi imam. Wa khatibuhum, dan juga orang yang akan jadi tukang cakap, ataupun kita cakap khatib ni tukang cakap lah, representatif. Kalau bahasa Inggeris dia representatif untuk para nabi yang lain. Wa sahibu syafa'atihim, dan juga pemilik syafaat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW punya syafaat yang melebihi semua syafaat nabi yang lain. Hanya lepas Nabi dah beri syafaat, barulah nabi-nabi lain boleh beri syafaat. Yang semalam kita dah bahas kan, hadis dalam Sahih Bukhari yang panjang, yang semua orang minta tolong dekat para Rasul Ulul Azmi tu, semua tak boleh tolong awal-awal, sehinggalah Nabi dah sujud dekat Allah dan dah puji Allah apa semua, dan Allah kata kat Nabi isfa'tu syafa', minta syafaatlah dan saya kamu akan beri syafaat. Waktu tu barulah Nabi beri syafaat, dan yang lain-lain pun follow, boleh bagi syafaat. So start daripada Nabi dulu. Ummatuhu khairul umam, umat Nabi SAW adalah sebaik-baik umat. Ni dalil pun jelas dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia atau diutuskan kepada manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ayat ni merujuk kepada sahabat. Kan, sahabat. Sebab ayat tu dia punya addressee je, orang yang terima ayat tu adalah para sahabat. So sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Dan sahabat Nabi ni, kira kita cakap, kita ni pun sebahagian daripada umat Nabi lah. Dan satu lagi ayat Quran yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, begitu juga kami jadikan kepada kamu itu umat yang wasata. Wasata ni sebagai orang diterjemah apa? Wasati, betul tak? Tapi bukan wasati. Wasata memang terjemahan lurah dia bahasa Arab. Wasata ni maksud dia tengah. Tapi semua ulama tafsir, bahkan Ibnu Katsir sendiri bila dia tafsir wasata ni, dia kata khiyar, iaitu terbaik. Sebab dalam bahasa Arab perkataan wasata ni tak semesti maksud tengah. Sebab tak semesti yang tengah tu terbaik kadang-kadang. Betul tak? Tak semesti yang tengah tu baik. Jadi wasata adalah ayat tu, ummatan wasata tu umat yang terbaik. Bukan semata-mata umat pertengahan. Bila saya kata bukan semata-mata, maksudnya boleh jadi pertengahan tu betul juga, tapi itu bukan makna paling sempurna ayat tu. Makna sempurna ayat tu nak kata kita ni umat yang terbaik. Dan bila kita umat terbaik, kita pun pertengahan. Tapi adakah pertengahan saja mesej ayat tu? Tak. Dia nak cakap kita ni umat terbaik. Ini kena fokus betul-betul. Sebab setengah orang dia guna ayat tu untuk dia berhujah. Sebab apa saya bagi contoh?
Sebab apa saya nak kata kadang-kadang jadi pertengahan ni tak boleh. Saya bagi contoh Kita ada pihak A yang pro LGBT. Pihak B yang tolak LGBT 100%. Pertengahan dia apa? Pertengahan dia tak ada stand lah. Tak ada stand. Islam boleh tak ada stand dalam isu LGBT? Tak boleh. So situ menunjukkan tak semesti kalau kita wasati dalam setiap isu, kita akan jadi yang terbaik. So kita kena ada stand lah. Kita kena ada stand lah kan. So tak semesti bila kita cakap wasati tu, kita betul-betul wasati dengan yang orang biasa faham tu, kita akan jadi terbaik. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihimus salam. Dan sahabat-sahabat Nabi adalah sebaik-baik sahabat kepada para Nabi SAW. Wa afdalu ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar al-Faruq, thumma Uthman Dzun-Nurain, thumma Ali al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ni bahas tentang dipanggil susunan sahabat dari sudut al-afdaliyah. Ni penting Kita dalam isu sahabat ni kita ada dua perbahasan. Satu, turutan sahabat dari sudut khilafah. Siapa layak jadi khalifah? Itu satu isu. Isu kedua, kita ada turutan sahabat dari sudut afdaliyah. Siapa paling afdal? Di sisi ahli sunnah wal jamaah, tak mesti yang paling afdal tu dia akan jadi khalifah. Sebab tu ulama bezakan antara perbahasan sahabat dari sudut afdaliyah dengan sahabat dari sudut khilafah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. So ada dua perbahasan berbeza, afdaliyah dengan khilafah. So kat sini dari sudut afdaliyah, memang ulama ijma' pertama yang paling afdal adalah Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar al-Faruq, kemudian Uthman. Okey. Dari sudut afdaliyah, afdal, saya tak cakap dari sudut khilafah Dari sudut afdaliyah, ada sebahagian ulama salaf yang dekat Kufah, mereka kata Ali lagi afdal daripada Uthman. Bila cakap afdal, bukan bermaksud dia lebih layak daripada untuk menjadi khalifah. Kita bahas dari sudut kelebihan je. Sebab saya takut kalau kita terbaca riwayat nanti tengok ada ulama salaf kata Uthman Ali lagi afdal. Kita pun cakap ulama salaf ni Syiah kot. Tak. Dia bukan Syiah. Dia sekarang tengah bahas afdaliyah. Memang berlaku khilaf sikit di kalangan ulama salaf yang kata Ali radhiyallahu anhu lagi afdal daripada Uthman. Adapun Uthman sebagai khalifah ketiga ada khilaf tak? Tak ada. Kenapa tak ada khilaf? Nanti kita tengok kenapa dia jadi tak ada khilaf. Kenapa kita susun tertib macam ni? Abu Bakar dulu, Umar, Uthman dengan Ali. Kenapa? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sendiri dalam Abu Dawud. Kata Abdullah bin Umar, kunna naqul wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami dulu biasa duk cakap, kami dulu biasa berkata sedangkan Rasulullah SAW masih lagi hidup, Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Ini menarik. Ibnu Umar kata, kami dulu waktu Nabi SAW masih lagi wujud dan masih hidup, kami ni selalu cakap orang yang paling afdal ni Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan benda ni, berita ni sampai ke Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tak ingkar, tak mengingkarinya. Fala yunkiruhu kan, tidak mengingkarinya. Apa kita boleh dapat di sini? Ini ulama kata dalam usul fiqh dia panggil sunnah iqrar, takririyah kan. Kalau kita belajar ta'rif hadis kan, tak ada hadis Nabi. Antara hadis atau sunnah Nabi adalah sunnah iqrar. Seperti mana Nabi SAW iqrar melihat Khalid al-Walid makan dhab kan. So macam ni juga Nabi SAW iqrar bila para sahabat selalu dahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, baru Ali. Nabi iqrar tu maksudnya apa? Nabi iakan. Bila Nabi iakan maksudnya Nabi setuju sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak setuju, Nabi akan tegur. Sebab ulama usul fiqh ada buat kaedah. Ulama usul fiqh kata la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh bagi seorang Nabi SAW, bagi seorang Nabi untuk dia melambatkan bagi penjelasan pada waktu yang sepatutnya. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak patut bagi Nabi SAW untuk melambatkan bagi penjelasan pada waktu yang sepatutnya. So, Nabi SAW kalau perkara tu perlu ditegur dan diberitahu waktu tu, Nabi SAW akan buat waktu tu juga.
Tapi kalau Nabi SAW tak buat apa-apa, Nabi SAW biar, tanda benda tu Nabi SAW setuju. So ini dipanggil sunnah takririyah. So jadi sunnah takririyah, dan sunnah takririyah ni termasuk sunnah Nabi lah. Jadi sunnah Nabi SAW sendiri dah sabit jelas afdaliyah, dari sudut afdal Abu Bakar dahulu, kemudian baru Umar, kemudian baru Uthman, kemudian baru Ali. Abu Bakar ni gelarannya As-Siddiq, sebab As-Siddiq ni maksudnya yang banyak membenarkan, kan? As-Siddiq ni banyak membenarkan. Bila semua orang dah mula ragui Nabi dan mengingkari Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu je yang selalu pertahankan dan kata apa yang Nabi SAW cakap tu betul. Dan Abu Bakar dapat gelaran ni sebab membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj lah, kan? Isra' dan Mi'raj. Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Al-Faruq ni maksudnya pemisah. Pemisah di antara hak dan batil. Umar pemisah antara hak dan batil. Dan betul pun. Kenapa kita cakap betul? Sebab sekarang ni kita boleh buat benchmark. Siapa sayang Umar, dia Ahli Sunnah Jamaah. Siapa tak sayang Umar, dia Syiah. Dia Syiah Rafidah. Betul tak? So dengan Umar tu radhiyallahu anhu, kita jadikan Sayyidina Umar ni benchmark, pemisah di antara Ahli Sunnah dan bukan Ahli Sunnah. So betul lah. Kemudian Uthman Dhunnurain, pemilik kepada dua cahaya, sebab kahwin dengan dua anak Nabi SAW, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Okey. Wa sahhatir riwayah an Ali radhiyallahu anhu. Okey, lupa nak sebut. Tadi dia kata Ali gelaran Al-Murtadha, betul tak? Al-Murtadha ni, ulama yang hurai kitab ni kata ini mengisyaratkan kepada hadis yang Nabi SAW pernah puji Ali lah. Nabi puji Ali radhiyallahu anhu. Nabi kata dekat Ali, adakah kamu redha untuk menjadi penolong bagi aku ni, umpama penolong macam Nabi Harun untuk Nabi Musa? Adakah kamu redha atau kamu nak kedudukan kau dengan aku ni macam kedudukan Harun dengan Musa? Maksudnya kan Nabi Harun dengan Nabi Musa kan berganding bahu kan, saling berdakwah, dan Nabi Harun tolong Nabi Musa semua. Dan Nabi Harun ada kedudukan yang special lah di sisi Nabi Musa. So Nabi SAW bagi perumpamaan dekat Sayyidina Ali. Nabi SAW kata, nak tak ataupun redha tak kamu kalau aku kata yang kamu ni, kedudukan kamu dengan aku seperti mana kedudukan kedudukan Harun dan Musa. So sebab itulah gelaran Ali ni Al-Murtadha, yang diredai. Al-Murtadha diredai. Diredai kenapa? Diredai oleh Nabi SAW sendiri. Diredai oleh Nabi SAW untuk menjadi seolah macam Nabi Harun. Itu sebab kat sini dia kata Al-Murtadha, kan? وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث. Telah sahih riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata sebaik-baik umat ini selepas nabinya adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Ali radhiyallahu anhu kata apa? Walau syi'ta sammaitu, bukan samaita, sammaitu ats-tsalits. Kalau kau nak, aku boleh sebutkan orang yang ketiga. Kenapa dia tak sebutkan orang yang ketiga tu? Orang yang ketiga yang Sayyidina Ali tak sebutkan ni, dia nak merefer kepada siapa? Kepada Sayyidina Uthman. Sebab apa? Dalam riwayat lain, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Mana dengar? Muhammad bin Al-Hanafiyah anak kepada Sayyidina Ali, tapi bukan daripada Fatimah. Bukan daripada Fatimah, daripada lain, mak yang lain. Muhammad bin Hanafiyah pernah tanya Sayyidina Ali, dia kata siapa orang yang paling afdal umat ni? Ni Muhammad bin Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali kata ke anak dia Abu Bakar, Umar, kemudian dia diam. Muhammad bin Al-Hanafiyah ni, dia kata aku dalam hati aku dah duk tunggu ayah aku nak cakap Uthman ni. Tapi Sayyidina Ali diam, kan? Kemudian dia pun tak nak buat ayah dia rasa terkecil hati. Kalau dia tanya ketiga, mesti Sayyidina Ali akan sebut Uthman, kan? So dia kata, okeylah, ayah pula macam mana? Maksudnya dia terus tanya Sayyidina Ali pula kedudukan macam mana, kan? Sayyidina Ali kata, aku ni hanyalah seorang lelaki daripada orang-orang muslimin. Maksudnya tawaduk. Satu, tawaduk Sayyidina Ali. Kedua, Sayyidina Ali tahu siapa lagi afdal, dia ke Uthman radhiyallahu anhu. Sebab tu Sayyidina Ali tak kata tu. وروى أبو درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر.
Ni hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Fadailus Sahabah. Nabi SAW bersabda, tidaklah matahari terbit dan tenggelam setelah para Nabi dan Rasul yang lebih utama selain Abu Bakar. Maksudnya, apa maksud matahari terbit dengan tenggelam? Maksudnya, nak kata dunia ni, hari-hari yang berlalu kat dunia ni, maksudnya itu maksudnya, hari-hari yang berlalu kat dunia ni, disilih ganti dengan seorang Nabi kepada seorang Nabi, seorang Rasul kepada seorang Rasul sampai hari kiamat. So hari-hari yang bersilih ganti ni, setelah kewafatan Nabi SAW, tak ada orang yang lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafah ba'da Nabi SAW li fadlihi wa sabiqatih. Dan Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang paling layak menjadi khalifah. So Abu Bakar As-Siddiq ni, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, paling afdal dari sudut kelebihan, afdaliyah nombor 1, dari sudut khilafah pun nombor 1 juga. Li fadlihi wa sabiqatihi wa taqdibin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi shalah ala jami'is sahabah radhiyallahu anhum. Kenapa Sayyidina Abu Bakar paling layak? Satu, ulama kata sebab dalil jelas, dalil dah sahih bahawa Nabi SAW mengisyaratkan bahawa lepas dia yang patut jadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa saya sebut mengisyaratkan? Sebab dalil tak cakap direct yang Nabi SAW kata, okey, lepas aku wafat nanti pilih Abu Bakar. Tak ada dalil sejelas tu. Cuma dalil yang kita ada apa? Nabi SAW suruh Abu Bakar jadi imam bila Nabi SAW sakit sebelum wafat. Dia tak sejelas macam Nabi SAW kata direct, okey, lepas aku wafat lantiklah Abu Bakar jadi khalifah. Tapi sahabat faham, bila Nabi SAW sakit, tak boleh jadi imam untuk salat Jumaat, daripada ramai sahabat, semua hafiz Quran, semua afdal, semua pergi berjihad dengan Nabi, tiba-tiba Nabi pilih Abu Bakar juga, bahkan sentiasa. Nabi SAW sakit kan, untuk berhari-hari sakit, bukan untuk satu waktu solat je, berhari-hari sakit tu, Nabi SAW dahulukan Sayyidina Abu Bakar. Semua sahabat faham apa? Ini isyarat yang paling layak lepas ni adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im dalam Sahih Bukhari, seorang wanita datang jumpa Nabi SAW. Dia macam tanya persoalan tertentu lah, tapi hadis tu tak cakap soalan apa dia tanya Nabi. Lepas Nabi SAW jawab, perempuan tu tanya balik Nabi. Perempuan tu cakap, wahai Nabi SAW, kalau aku datang balik nak cari kau untuk tanya soalan, tapi lepas ni kau dah tak ada, macam mana? Kan? Dia kata, Ara'aita tu maksudnya, apa pandangan kamu? Kan? Sekiranya sekiranya aku datang kepada kamu, walam ajirka, tapi aku tak jumpa kau. Maksudnya Rasulullah SAW dah wafat lah. Macam mana kalau aku datang balik lepas ni nak tanya lain, tapi kau dah tak ada Rasulullah SAW? Rasulullah jawab apa? Fa'ti Abu Bakrin, cari Abu Bakar Siddiq. So ini pun dalil lain yang kita cakap, satu sahih, kedua isyarat kepada Nabi SAW nak bagi tahu lepas dia tak ada, pengganti dia siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sudut dalil, kita cakap dalam usul fiqh dia tak sejelas macam Nabi SAW kata, okey, lepas ni yang jadi Abu Bakar. Ni dalam usul fiqh dia panggil dalil tu dalalah isyarah. Isyarat, Nabi isyarat. Nabi isyarat. Lepas Nabi SAW wafat, sahabat semua bersepakat untuk pilih Abu Bakar Siddiq. Maka kesepakatan sahabat tu jadi ijma'. Bila sahabat ijma' memilih Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, kita yang datang terkemudian, ya, umat yang datang kemudian, kalau kita ingkari ijma', hukum apa? Kufur di sisi ulama. Kalau kita ingkari ijma' dalam keadaan kita tahu dah berlaku ijma' sahabat dah, dan ijma' tu tak ada ruang lagi untuk kita ragui, ulama kata boleh jatuh kufur. So bila sahabat ijma' untuk pilih Abu Bakar, tiba-tiba kita cakap, tak, bukan Abu Bakar yang paling layak jadi khalifah lepas Nabi, orang lain, boleh jatuh kufur. Sebab sahabat ijma'. Wa ijma'is sahabah ala taqdimihi wa mubaya'atihi. Ijma' sahabat untuk mendahulukan Abu Bakar dan bai'at Abu Bakar. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalah. Dan tidaklah Allah akan membiarkan para sahabat ni bersepakat atas kesesatan. Tidaklah Allah akan membiarkan para sahabat ni bersepakat atas kesesatan. Ni juga disokong oleh hadis yang masyhur yang kita biasa dengar. Apa nama dia, Nabi SAW sebut, inna ummati lan tajtami'a ala
dhalalah. Umat aku sesungguhnya umat aku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Jadi bila sahabat bersepakat, confirm benda itu betul. Sebab Nabi SAW sendiri cakap, umat aku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Thumma min ba'dihi Umar radhiyallahu anhu li fadlihi wa ahdi Abi Bakr ilaih. Kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Umar boleh jadi khalifah li fadlihi, kerana kelebihan Umar juga, kan? Kita dah bahas hadis-hadis tadi yang cerita pasal Umar, turutan Umar ni nombor 2. Kedua, sebab wa ahdi Abi Bakr ilaih, sebab Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, Sayyidina Abu Bakar dah namakan siapa pengganti. Ni ulama bahas dalam isu imamah, dia panggil isu kepimpinan, dia panggil tansis. Maksudnya khalifah tu dah letakkan nama, okey lepas aku wafat ambil dia jadi. Itu tansis. So Sayyidina Abu Bakar sebelum beliau wafat, beliau sebut lepas aku lantik Umar. Ada beza tak antara Abu Bakar dan Umar? Ada beza. Sebab Nabi SAW tak tansis, Nabi tak nas Abu Bakar jadi imam, Nabi sebut syarat-syarat. Abu Bakar sendiri dia nas, lepas dia wafat siapa jadi? Umar jadi. So Umar dia dapat jadi khalifah sebab nas, sebab memang Sayyidina Abu Bakar yang kata lepas ni lantik Umar radhiyallahu anhu. Thumma Uthman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura. Okey, adapun lepas Sayyidina Umar wafat, okey sebelum Sayyidina Umar wafat lah, siapa yang patut jadi pemimpin lepas tu? Okey, Sayyidina Umar buat perkara menarik. Sayyidina Umar tak nas macam Sayyidina Abu Bakar tu, tak nas orang. Sayyidina Umar sebut 6 orang. Yang 6 ni semua ahli syura. Dalam hadis sahih, Sayyidina Umar sebut Talhah, Abdul Rahman bin Auf, Ali radhiyallahu anhu, Uthman, Sa'ad, dengan seorang lagi anda tak ingat siapa. So Sayyidina Umar, kita cakap macam mana, dia bagi list calon. Dia bagi senarai calon. Kalau Abu Bakar As-Siddiq naskan letak sebut nama satu, Sayyidina Umar dia bagi senarai calon. Dia kata lepas aku wafat nanti, daripada 6 ni pilih seorang. Okay. Kemudian daripada 6 tadi tu, siapa yang daripada 6 ni semua sepakat pilih siapa? Uthman radhiyallahu anhu. Bahkan daripada 6 tu tadi nama siapa? Nama Ali ada kan? Ali sendiri salah satu daripada 6 pun sepakat Uthman jadi. So Uthman jadi khalifah, kita cakap dengan cara pilihan syura. Ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd ni maksudnya ahli syura. Orang-orang yang ada kuasa untuk pilih siapa jadi pemerintah. Ahlul halli wal aqd ni orang-orang yang ada kuasa untuk buat decision siapa patut jadi pemerintah. Itu gelaran ahlul syura, ahlul halli wal aqd. So daripada ramai-ramai 6 tu Uthman jadi, yang berbaki ni jadi ahlul syura. Dan ahlul syura ni penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ahlul syura ni penting. Ahlul syura ni satu, kalau kita tengok zaman Sayyidina Umar pun dah ada sistem ni. Satu, mereka dapat gaji banyak. Kedua, gaji banyak sebab apa? Sebab nak elak berlaku rasuah. Kan? Dia beri gaji banyak kepada mereka untuk elak berlaku rasuah. Kedua, fungsi ahli syura ni satu untuk ditentukan siapa yang akan jadi pemerintah akan datang. Ketiga, mereka juga akan menasihati khalifah. Kiranya khalifah dia ada dia punya orang kaunsil dia, kaunsil yang orang dia nak tanya untuk buat keputusan. So ahli syura ni akan nasihat. Dan ahli syura ni tak akan bagi nasihat yang bias. Sebab apa? Gaji diorang banyak. Dan ahli syura ni penting. Sebab kalau lepas khalifah ni wafat, tak tahu siapa nak lantik, mereka akan tapis. Berbeza dengan sistem demokrasi. Sebab demokrasi, everyone eligible untuk calonkan diri dia. Walaupun kita ni sebengap-bengap manusia, walaupun kita ni tak ada experience langsung dalam kepimpinan, tak ada background dalam leadership langsung, tapi kita nak calonkan diri kita, boleh tak? Boleh. Everyone ada right untuk buat macam tu. Tapi kalau ada sistem syura, dia akan tapis. Dia tengok, okey, dia ni tak boleh jadi ya. So penting sistem syura ni. Summa Uthman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lahu, thumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi. Okey, lepas Uthman dikata kat situ kan, Uthman dilantik kerana ahli syura dahulu kan ya. Thumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaih.
Test. Okey. Cuma asalnya pada zaman Sayyidina Ali ada persengketaan sikit lah. Sebab kalau sebelum-sebelum tu semua orang berbaiat ni cepatnya. Cuma zaman Sayyidina Ali, macam Muawiyah dengan beberapa sahabat yang lain, mereka tak, kita cakap tak terus berbaiat kan. Ada isu untuk menuntut kisos pada pembunuh Sayyidina Uthman. Jadi pada mereka zaman tu dia berlaku lambat sikit baiat. Tapi setelah tu berlakulah ijma' untuk Ali jadi khalifah tu. Cuma asalnya baiat tu tertangguh daripada beberapa orang. Dia tak macam Sayyidina Abu Bakar dengan Umar dengan Uthman yang semua baiat terus secara direct. Wa haula'i al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah khulafa yang ar-rasyidun al-mahdiyun. Ar-rasyid maksudnya yang beri petunjuk, al-mahdiyun yang diberi petunjuk. Mahdi ni maksudnya yang diberi petunjuk. Alladzina qala Rasulullah sallallahu fihim alaikum bisunnati. Nah, hadis yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Wajib kepada kamu untuk mengikut sunnah aku. Alaikum ni terjemahan tepat dia wajib kepada kamu. Alaikum wajib kepada kamu. Dalam bahasa Arab alaikum ni maksudnya wajib kepada kamu untuk ikut sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin selepas aku. Pegangnya dengan kuat seolah macam kita gigit dengan gigi geraham. So ini nas daripada Nabi SAW untuk suruh kita ikut sunnah al-khulafa' ar-rasyidun. Daripada hadis ni banyak benda yang kita boleh dapat. Satu, sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa' ar-rasyidun, sunnah khulafa' ar-rasyidun terutamanya, boleh dianggap sama macam sunnah Nabi SAW. So apa yang dilakukan pada zaman al-khulafa' ar-rasyidun, secara automatik dia jadi sunnah juga. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah sekalian, pengumpulan Quran sunnah tak? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cakap, oh tak sunnah sebab Nabi SAW tak buat, boleh tak cakap macam tu? Kita cakap tak boleh. Sebab apa? Walaupun Nabi SAW tak buat, tapi siapa buat? Abu Bakar dengan Uthman kan, radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW sendiri dah bagi tahu bila sunnah tu dibuat oleh khulafa' ar-rasyidun sama macam sunnah Nabi. So kita boleh cakap pengumpulan Quran is salah satu contoh daripada sunnah Nabi SAW. Secara indirect lah, tapi memang sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. So bila pengumpulan Quran berlaku, tak timbul isu benda tu bid'ah ke tidak. Sebab di sunnah Nabi. So, ada orang boleh ketimbulkan, dia kata pengumpulan Quran tak ada pada zaman Nabi, so kumpul Quran dalam satu mushaf ni, dalam satu buku ni bid'ah. Kita cakap salah sebab Nabi SAW sendiri dah bagi tahu apa yang dilakukan oleh al-khulafa' ar-rasyidun ni bakal menjadi sunnah, bahkan sama macam sunnah dia sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tu, daripada kumpul Quran lagi, kita ada macam Sayyidina Umar mula bagi gaji untuk askar kan. Asalnya askar ni tak ada gaji pun, mereka ambil daripada harta rampasan perang. Sayyidina Umar start bagi gaji. Nabi SAW pernah buat tak? Tak pernah. Adakah bid'ah? Tak bid'ah, sebab Sayyidina Umar buat dan Sayyidina Umar part of al-khulafa' ar-rasyidun. Yang ni penting sebab kita kena faham. Yang ni poin yang saya nak tekankan. Bila kita nak hukum benda tu bid'ah, dia tak mesti sebab Nabi SAW tak buat sahaja. Walaupun itu betul, tapi not entirely true lah. Tak mesti macam tu. So kalau kita nak betul-betul lagi detail, bila kita nak berujah dengan orang, kita cakap benda ni bid'ah, kita jangan cakap sebab Nabi SAW tak buat, sebab nanti dia akan timbul kat kita banyak persoalan tadi tu, dan kita pun akan terkantoi. So kita kena betul-betul detail lah kita nak bahas. So kita cakap bid'ah tu bukan semata yang Nabi SAW tak buat. Bid'ah ni yang paling tepat, nanti kita akan bahas dia sebab dia dekat part belakang. Bid'ah ni paling tepat, dia adalah khilafus sunnah, dia opposite kepada sunnah, dia versus sunnah, maksudnya opposite. So, nanti kita akan bahas tentang bid'ah. So apa yang sunnah yang dilakukan oleh al-khulafa' ar-rasyidun itu adalah sunnah Nabi SAW sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu min ba'di 30 sanah fakana akhiruha khilafat Ali radhiyallahu anhu. Dan ni hadis yang menarik. Nabi SAW bersabda, al-khilafah, pelantikan khalifah ni, setelah aku dia akan berlaku untuk 30 tahun. Dan benda ni betul, memang 30 tahun je. Sebab kalau kita kira, ulama kata kalau kita kira, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, Sayyidina Umar 10, Sayyidina Uthman 12.
Sayyidina Ali 5 atau 6 tahun. 5 tahun 6 bulan tu disempurnakan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu. Okey. Kalau kita tambah semua 2 campur 10 12. Campur 12 untuk Sayyidina Osman 24. Sayyidina Ali 5 tahun 4 bulan itulah 5 tahun setengah. So dah jadi 29 tahun setengah. Setengah tahun lagi kat mana? Kat Al-Hasan. Sebab Hasan 6 bulan. So memang betul bila Nabi SAW sabda yang Al-Khilafah tu 30 tahun je. Ini satu menunjukkan i'jaz lah. Itu macam mana Nabi SAW boleh tahu masa hadapan kan? Mestilah disebabkan wahyu. So ini antara i'jaz bahawa Nabi ni seorang Nabi. Sebab perkhabaran Nabi terhadap sejarah sangat tepat. Kedua, dalam riwayat lain Nabi kata khilafah yang setelah aku ni ala minhajin nubuwah. Khilafah setelah aku yang 30 tahun ni ala minhajin nubuwah. Sistem, macam sistem aku pakailah, nubuwah. Yang ni isyarat yang setelah 30 tahun ni adakah bukan nubuwah dah? Kan setengah orang dia faham, oh maksudnya lepas 30 tahun ni start Muawiyah naik, itu dah tak nubuwah dah. Muawiyah buat apa? Monarki. Oh, monarki bukan. Sebenarnya Muawiyah kalau kita tengok menarik. Sebab apa? Ada dua sebab. Satu, dalam sambungan hadis ni, dia tak sebut dalam matan ni, sambungan hadis ni Nabi SAW sabda, lepas Nabi SAW kata al-khilafah min ba'di 30 sanah thumma yakunu lahu mulk, kemudian akan berlaku kerajaan, bukan kerajaan lah kita cakap, sistem diraja. Sistem diraja. Satu, Nabi SAW bila kata akan berlaku sistem diraja ni, maksudnya Nabi SAW sendiri affirm ni maksudnya Nabi SAW sendiri menetapkan bahawa Muawiyah adalah raja yang sah. Maksudnya Nabi SAW sahkan sistem tu kan? Nabi SAW sah. Kalau tak sah, Nabi tak kata akan berlaku pun sistem diraja. So bila Nabi SAW kata lepas tu akan berlaku sistem diraja, dan raja yang naik tu mestilah sah. Itu tanda sistem monarki ni tak khilafus sunnah. Bahkan kenapa tak khilafus sunnah? Sebab Muawiyah, sebelum Muawiyah wafat, dia buat apa? Muawiyah lantik anak dia Yazid. Muawiyah lantik anak dia Yazid ni, bila orang tanya Muawiyah, ish apa ni lantik anak ni, mana boleh? Apa Muawiyah jawab? Apa yang aku buat ni sama macam apa yang Abu Bakar buat kepada Sayyidina Umar. Abu Bakar buat apa tadi? Abu Bakar tansis. Dia sebut lepas ni siapa layak jadi khalifah. Muawiyah pun dia tansis lah. Dia sebut lepas ni yang layak jadi khalifah adalah Yazid. Dan kebetulan Yazid adalah anak dia. Dan ada isu panjang kan kenapa dia pilih Yazid. Itu pun perbahasan panjang. Tapi kita cakap secara mudahnya, desakan keadaan. Desakan keadaan membuatkan Muawiyah terpaksa naskan lepas dia wafat, Yazid naik. Kalau tidak akan jadi huru-hara yang lebih teruk lah. So Muawiyah bukan buat bid'ah. Dia sambung apa yang Sayyidina Abu Bakar buat, ataupun dia buat apa yang Sayyidina Abu Bakar buat, iaitu dia tangsis siapa yang layak jadi khalifah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, okey, dah habis dah tu. Kemudian wa nashhadu lil asharah bil jannah kama syahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan kami menyaksikan bahawa 10 sahabat yang masuk syurga tu, semua ke-10 tu masuk syurga lah. Seperti yang Nabi SAW sabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Sa'id fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Semua ni yang Nabi SAW dah nas bahawa mereka akan masuk syurga. Selain daripada 10 ni, ada juga yang Nabi tambah, wa kullu man, yang hadis kat bawah tu, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin pemuda-pemuda syurga. Dan kat bawah tu pun tambah lagi seorang lagi sahabat nama Thabit bin Qais, yang Nabi SAW kata innahu min ahli jannah. Dan ada beberapa sahabat lain yang dia tak sebutkan kat sini, antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pun Nabi SAW sebut dalam hadis muttafaqun alaih, yang Bilal ni akan menjadi ahli syurga. Sebab Nabi dengar bunyi slipper kan, tapak slipper Bilal kat syurga. Fa inni sami'tu duffana alaik baina yaday fil jannah, kerana aku telah mendengar tapak slipper kamu di syurga. So bila dengar tapak slipper kat syurga, maksudnya Bilal ada dekat syurga lah. Dan ini menunjukkan, kalau kita nak istimbat lagi halus, betapa Rasulullah SAW ni pemimpin yang betul-betul faham orang yang dengan dia, orang yang bawah dia macam mana. Dia bukan setengah leader yang dia tak ambil kisah orang bawah. Rasulullah SAW punya akrab dengan orang bawahan dia, dengan orang sahabat dia, dengan orang sekeliling dia.
Sampai bunyi slipper pun dia boleh bezakan. Kita kenal ke sahabat kita sampai tahap macam tu? Okey, yang ni bunyi slipper, bunyi macam ni, tak ni slipper kayu. Yang pakai slipper kayu ni mesti dia ni. Yang ni bunyi macam ni, yang ni mesti slipper croc. Ni mesti dia ni. Tak mampu kita buat macam tu, betul tak? Tapi ini menunjukkan betapa Nabi SAW rapat dengan para sahabat. Sampai boleh tahu beza bunyi slipper. Dan itu juga dalil bahawa Bilal masuk syurga lah. Selain daripada tu, Ukashah bin Mihsan, dalam hadis yang masyhur kan, bila Nabi SAW cerita akan ada umat yang masuk syurga tanpa hisab dengan azab, dia mintakan Nabi SAW kan, Udu'ullah an yaj'alani minhum. Doa kepada Allah dan Nabi supaya aku ni jadi daripada kalangan mereka. Nabi SAW cakap, wa anta minhum. So ini pun salah satu sahabat yang dinaskan juga masuk syurga. Kita tambahlah 10, campur Sabit bin Qais 11, campur Hasan Husin 13, campur Bilal 14, campur ni Ukashah dah 15 lah. Abdullah bin Salam yang asalnya kita cakap pendeta lah, pendeta kemudian masuk Islam kan, pun Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari akan masuk syurga. Kata Nabi SAW, kata Sa'ad bin Mu'adh, dia kata aku mendengar Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Salam min ahli jannah. Abdullah bin Salam di antara ahli syurga. Antara yang masuk syurga juga yang Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Kata Aisyah, ni Aisyah yang riwayat. Aisyah ni isteri Nabi SAW, Khadijah pun isteri Nabi SAW. Tapi Aisyah respect dan pandang tinggi kepada Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha sendiri riwayatkan hadis ni. Aisyah kata, aku mendengar Rasulullah SAW memberi berita gembira bahawa Khadijah ni akan masuk syurga. Ada rumah dekat syurga. Basyara Rasulullah SAW Khadijata binta Khuwailidin bibaitin fil jannah. Bibaitin fil jannah. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu berita gembira kepada Khadijah, dia akan dapat rumah dekat syurga. Yang riwayat ni siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang dinaskan untuk masuk syurga kan. Ada juga yang dinaskan untuk masuk neraka. Yang dinaskan untuk masuk neraka ni Allah memang kena cop boleh Nabi SAW sendirilah, memang habis lah. Antaranya yang pertama Abu Lahab dengan isteri dia. Ni dalam surah Al-Masad kan. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab ni pakcik Nabi, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Isterinya nama Ummu Jamil, Arwa binti Harb bin Umayyah, isteri kepada Abu Sufyan, kakak kepada Abu Sufyan. Yang tu yang pertama yang dinaskan masuk neraka. Itu dalam ayat Quran sendiri. Bayangkan nama orang tu dalam Quran dah disebut dia masuk neraka. Memang teruk lah. Dan kalau kita perhati ayat Quran, dia tak sebut nama isteri Abu Lahab. Dia kata wa mur'atuhu, dan isterinya. Kenapa tak sebut nama? Kenapa tak sebut Arwah ke Ummu Habibah pula, bukan Ummu Habibah, apa nama isteri dia? Ummu Jamil. Kenapa tak sebut nama atau kunyah? Yang ni menarik, antara faedah yang menarik lah. Antara faedah ni yang saya dengar adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin beritahu, dia kata sebab adat orang Arab, memang orang Arab ni sendiri dia tak refer, dia memang tak, bila cerita tentang isteri dia dekat sahabat dia ke apa, memang dia tak sebut nama ataupun dia tak guna kunyah. Sebab orang Arab ni sangat sekretif dengan isteri. Maksudnya dia sekretif dengan isteri dia. Maksudnya kalau dia cerita tentang isteri dia buat sekian-sekian, dia tak cerita pun siapa nama dia ke. Dan memang benda tu diteruskan dalam Quran, menunjukkan bahawa memang nak jaga, memang nak tunjuk orang Arab ni jaga dari sudut tak sebut nama isteri tu. Cuma orang tahulah siapa isteri dia. Cuma dari sudut adab, orang Arab dalam perceritaan harian diorang tak cakap, oh tu ada isteri aku nama fulanah bin fulanah buat macam tu, tak ada. Antara yang dinaskan masuk neraka Abu Talib, yang kita dah bahas kan, yang dia kena slipper sampai otak dia bergelegak tu, yang bahkan Nabi SAW kata kalau tak disebabkan aku bagi syafaat lakana fid darkil asfali minan nar. Dalam hadis riwayat, dalam hadis muttafaqun alaih, kalau tak kerana aku bagi syafaat, dia pun ada dekat yang paling bawah dalam neraka.
Kemudian yang dinaskan masuk neraka Amru bin Amir bin Luhai Al-Khuzai, yang Nabi SAW nampak dia ni jalan dalam neraka, heret dia punya usus, kan? Ra'aitu jahannam yahtimu ba'daha ba'dha wa ra'aitu amran yajurru qusbah. Aku nampak Amr ni dok heret dia punya usus dalam neraka. So Amr bin Luhai pun adalah neraka. Situ antara beberapa orang yang dinaskan masuk neraka. Kemudian kata Imam Ibn Qudamah, wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblah bi jannatin wala nar. Ni konsep penting. La najzim li ahadin min ahli jannah bi qiblatin bi jannatin wala nar. Kita tidak akan label dan kata secara pasti siapa-siapa pun daripada ahli kiblah dia ni masuk syurga atau neraka. Kita tak boleh jumpa orang, kita cakap kat dia, kau ahli neraka. Kau belahlah, kau dua ahli neraka. Kau bakal masuk neraka. Tak boleh. Ataupun kita tak boleh lah. Sama juga kita tak boleh cakap yang kau akan masuk syurga, kau ni ahli syurga. Kadang-kadang kita buat lawak dengan kawan-kawan, kita tak sedar, kita cakap yelah dia buat macam tu, dia ke ahli syurga. Tak boleh. Dia kau orang baik-baik masuk syurga. Tak boleh. Menjazamkan masuk syurga atau neraka tak boleh. Yang kita boleh, kita doakan lah. Kita doakan. Kan dekat sini Imam Ibn Qudamah beritahu, illa man jazama lahu ar-Rasul SAW. Kita tidak boleh confirm dia ni masuk syurga atau neraka, melainkan dia ni yang memang Nabi SAW beritahu akan masuk syurga atau neraka. Lakinna narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi'. Tapi kita harap orang yang berbaik ini, buat baik ini masuk syurga, dan kita takut untuk orang yang buat dosa ni, dia punya perakhiran dia kat dalam neraka. Cuma setengah ulama macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah istimbat daripada hadis yang Nabi SAW kata, jika jenazah tu dah dihadiri atau disaksikan oleh 40 orang, maka wajiblah dia mendapat doa-doa orang yang datang jenazah tu. Maksudnya kalau doa untuk kebaikan, masuk syurga, dia masuk syurga lah. Jadi Ibn Taymiyah istimbat daripada hadis ni, kalau satu umat dah menyaksikan orang tu baik, dia boleh dikatakan masuk jadi ahli syurga. Contoh macam imam mazhab. Imam mazhab disaksikan oleh seluruh umat dia adalah orang yang baik, kan? Jadi ikut qaul Ibn Taymiyah ni, kita boleh saksikan mereka tu daripada ahli syurga. Dia istimbat daripada hadis tadi tu. Bila jenazah tu dihadiri oleh 40 orang dan 40 orang tu berdoa, maka Nabi SAW kata wajabat. Wajabat tu maksudnya pastilah doa tu berlaku. Pastilah doa tu makbul. So kalau semua orang doa untuk masuk syurga, dan kita ni, bila kita sebut nama imam tu, kita buat apa? Rahimahullah. Doa lah tu. Kalau seluruh umat doa macam tu, Rasulullah SAW kata wajabat, kan? So Ibn Taymiyah faham daripada hadis ni, kita boleh kata seseorang tu masuk syurga. Cuma ada khilaf, makruf ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata tak boleh juga. Ada khilaf lah. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanb. Ni penting. Wala nukhrijuhu 'anil Islam bi amal. Okey. Kita tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblah disebabkan dosa. Yang ni kita kena faham betul-betul. Bukan kita tak kafirkan orang tu sebab dosa, tapi dosa yang dia masuk kat sini ni maksiat. Adapun dosa secara umum, syirik pun dosa. Dan confirm lah orang bila buat syirik dia jadi kafir, kan? So bukan maksud Imam Ibn Qudamah kita tidak mengkafirkan orang walaupun dia buat syirik jelas. Tak. Maksud Imam Ibn Qudamah, kita tidak mengkafirkan orang yang buat maksiat. Bizan sini ulama memang dalam kitab akidah, bila dia sebut isu ni, maksud yang dia maksudkan adalah maksiat. Sebab apa? Kita dah bahas dalam isu iman hari tu. Maksiat ni dia masuk dekat isu level ketiga, wajibatul iman. So wajibat al-iman, kan, kewajipan iman, kita wajib tinggal zina, wajib tinggal minum arak ni semua. Kalau buat pun dia tak kufur. So ahli sunnah dia tak kafirkan orang sebab lakukan maksiat. Mustahil. Kalau orang tu zina, dia tak kafirkan. Kalau orang tu minum arak, dia tak kafirkan. Kalau orang tu berjudi, tak kafirkan. Kalau orang tu hatta dia kurang ajar dengan ibu bapa dia pun, dahaka dengan ibu bapa pun, tak kafirkan. Itu kalau dia buat lah. Kalau dia i'tiqad benda tu halal, dia kafir lah sebab dia i'tiqad benda tu halal. Contohnya kita cakap kat dia, arak ni haram. Kemudian dia kata, tak, arak ni halal je. Lepas kita cakap ni ada Quran dan ulama sepakat arak ni halal. Dia kata, aku tak nak dengar. Arak ni halal di sisi aku. Itu kafir. Kafir sebab apa? Bukan sebab dia minum arak. Sebab dia menghalalkan arak. Tu dipanggil kafir sebab istihlal, menghalalkan arak. Yang Imam Ibn Qudamah masukkan ni, kafir sebab perbuatan tu sendiri. Bukan sebab istihlal.
So orang minum arak, orang buat dosa pagi malam, kan, 24 jam buat dosa ni, ahli sunnah tak kafirkan. Cuma kita cakap dia fasik lah, dia fasik. Wala nukhrijuhu 'anil Islam bi'amal, dan kita tak akan keluarkan dia daripada Islam semata-mata dengan amalan maksiat dia tu. Kita bukan khawarij ya. Sebab khawarij dan juga Mu'tazilah kalau buat dosa besar terus kafir. Kalau khawarij buat dosa besar jadi kafir. Kalau Mu'tazilah buat dosa besar jadi tak tahu duduk kat mana, duduk tengah-tengah. Manzilah baina al-manzilatain. Nak kata Muslim pun tidak, nak kata kafir pun tidak. Sebab tu saya lupa nak cerita semalam tentang syafaat tu, bab syafaat. Mu'tazilah dia ingkar syafaat. Semua syafaat Nabi SAW, Mu'tazilah ingkar. Yang saya cakap syafaat Nabi untuk syafaatul uzma, syafaat Nabi untuk orang yang patut masuk neraka tak jadi masuk neraka, orang yang dalam neraka keluar masuk syurga, syafaat Nabi untuk angkatkan darjat orang dalam syurga. Semua syafaat-syafaat ni Mu'tazilah ingkar. Sebab apa? Mu'tazilah ni dia ada konsep dia panggil al-wa'id. Dia ada rukun 5 dia juga, al-usul al-khamsah dia, tapi bukan rukun Islam kita lah. So daripada rukun yang 5 Mu'tazilah ni, al-usul al-khamsah yang 5 Mu'tazilah ni, Mu'tazilah kata kalau Allah janji untuk azab satu dosa, Allah pasti kena laksanakan janji tu. So bagi mereka Allah wajib laksana azab. Bagi ahli sunnah, siapa yang buat dosa, dia mati dalam keadaan dia beriman lah, tapi dia ni ahli maksiat. Dia ni beriman kepada Allah dan Rasul ni, orang Muslim tapi penuh dengan maksiat. Ahli sunnah kata dia ni tahta masyiatillah, dia ni di bawah kehendak Allah. Allah nak azab boleh, Allah nak ampunkan pun boleh. Khawarij dan Khawarij of course lah jadi kafir terus. Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata dia ni wajib Allah azab dia, wajib Allah azab. Ahli sunnah kata dia bergantung kepada iradah Allah kan, kehendak Allah, Allah nak ampunkan atau azab. Khawarij kata wajib, sebab bagi Khawarij kalau orang tu dah berjanji dia wajib laksanakan janji. So dia konon dia guna hujah akal lah. Kalau Tuhan takkan Tuhan mungkin janji, tapi ahli sunnah jawab mungkin janji ni hanya akan jadi tercela bila orang mungkin janji untuk buat benda baik. Adapun mungkin janji untuk, sebagai contoh lah, ahli sunnah punya hujah, kalau seorang raja dia ada seorang tahanan yang memang dia dah janji untuk laksanakan hukuman bunuh, hukuman mati katakan. Sedangkan tahanan ni mungkin orang yang dah bertaubat, yang mungkin tahanan ni dah tak ada harapan dah, mungkin dia ni dah kudung lah apa. Kalau kita lepaskan dia pun dia tak boleh buat apa-apa. Kan? Kalau raja tu patutnya besok tarikh dia kena hukuman pancung katakan. Kemudian raja tu ambil keputusan untuk tak buat. Itu benda yang terpuji ke tak terpuji? Terpuji. Apatah lagi kalau yang pelaku tu sendiri terbukti tak bersalah, ataupun dia memang dah terbukti taubat, ataupun dia dah memang, kita cakap lah pelaku tu pun dah tak boleh buat apa-apa dah kudung semua, tangan kaki semua tak ada. So apa bezanya raja tu laksanakan ke tidak kan? Jadi waktu tu raja tu tidak laksanakan janji dia, iaitu menghukum bunuh, jadi terpuji. So bagi ahli sunnah tak ada masalah kalau orang buat dosa patutnya diancam masuk neraka dan diazab, tiba-tiba Allah ampunkan, tak ada masalah. Bagi Mu'tazilah tak boleh. Kalau Allah dah janji nak azab, Allah wajib azab. Bila Allah wajib azab, syafaat tak boleh ambil kira dah. Sebab syafaat patutnya nak azab tak jadi azab kan. Mu'tazilah kata tak ada syafaat. Sebab kalau syafaat ada, ini membuatkan Tuhan langgar janji, dan Tuhan langgar janji tu benda yang buruk dari sudut akal. So itu sebab Mu'tazilah ni lah, dia tolak syafaat. Dan dia ada kaitan juga dengan isu ni, sebab Mu'tazilah bila dia buat dosa besar, bagi dia wajib diazab, dan dia tu dah bukan Muslim dah. Kemudian kata Imam, wa naral jihad wa naral hajj wal jihada madiyain ma'a ta'ati kulli imam barran kana aw fajiran wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Okey, ini pun perbahasan menarik. Kita nak masuk perbahasan taat pemerintah. Perbahasan yang sangat sensitif, tapi kita kena sebut lah. Sangat sensitif. Taat pemerintah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama saya kena bagi tahu kenapa dibahas dalam kitab akidah. Hari tu timbul isu kan, oh taat pemerintah ni bukan akidah, dia politik. Ni saya bagi tahu siap-siap Kenapa ulama ahli sunnah bahas benda ni dalam kitab akidah? Sebab isu taat pemerintah dijadikan benchmark untuk bezakan dia ni ahli sunnah ke tidak. Selain ahli sunnah, semua ada cenderung kepada tak taat pemerintah.
semua mazhab selain ahli sunnah ada isu dalam isu tak pemerintah ni lah. Terutamanya kita tengok mazhab seperti Syiah dengan Mu'tazilah dan juga Khawarij of course lah. Khawarij, kalau pemerintah buat dosa besar, kena perang terus kan, sebab dia dah anggap bukan Islam dah. Mu'tazilah ni dia ada, saya sebut tadi, dia ada al-usul al-khamsah, dia ada rukun yang sendiri, rukun Islam dia orang tersendiri 5. Salah satu daripada rukun Islam dia orang tersendiri tu, dia kata al-adl. Al-adl tadi, salah satu daripada rukun Islam dia tu, pemerintah dia tu al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Pemerintah dia kena laksana amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Tapi amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ni bukan yang kita faham. Mu'tazilah punya al-amr bil ma'ruf adalah ajak kepada Mu'tazilah, nahi munkar ni kepada larang orang daripada jangan ikut Mu'tazilah. Kalau pemerintah tak buat amr bil ma'ruf nahi munkar ni dengan konsep yang orang faham ni, pemerintah tu pun kita kena langgar juga. Kena keluar langgar dia juga. Langgar tu maksudnya perang juga. So Mu'tazilah pun ada isu dengan nak pemerintah, dan selain tu pun adalah. Jadi disebabkan nak membezakan ahli sunnah dengan selain ahli sunnah ni, ulama bahaskan benda ni dalam kitab akidah. Ulama bahaskan isu tak pemerintah ni dalam kitab akidah supaya kita boleh tahu orang tu ahli sunnah, ataupun kita boleh nampak, kita nak chop dia ke, ataupun kita nak macam kita nak trace dia lah, kita nak betul nak tengok dia ni okey ke tak, dia nak ahli sunnah kita. Antara cara kita nak tahu benchmark dia adalah kita tengok macam mana dia dengan isu dia dengan pemerintah. Kalau dia ni jenis yang kata, oh kita kafirkan pemerintah, kita kena luar pemerintah ni semua, itu tanda dia bukan ahli sunnah. Itu makruf. Sebab tu ulama bahas dalam kitab akidah, supaya dijadikan satu penanda aras mana satu ahli sunnah dan mana bukan ahli sunnah. So bagi ahli sunnah wal jamaah, okay, tengok kecantikan Imam Ibn Qudamah dia buat susunan. Kenapa sebelum dia masuk bab pemerintah dia sebut tadi, dia kata kita tak kafirkan seorang pun daripada ahli kiblat, la nukafiru ahadan min ahli qiblah, kan, bizambin wala nukhrijuhu minal Islam bi'amal. Kan dia kata tadi, kita tak keluar orang tu daripada Islam sebab dia buat maksiat, dan kita tak kafirkan dia. Kenapa dia bahaskan benda tu sebelum dia masuk bab pemerintah? Sebab Ibnu Qudamah nak bagi isyarat pemerintah tak sempurna, pemerintah pasti buat dosa. Sebab tu Nabi SAW pun bagi tahu dalam hadis, pemerintah ni ta'rifun wa tunkirun. Ada benda yang mereka buat ta'rifun, kamu anggap benda tu bagus, ma'ruf. Wa tunkirun, ada benda yang kamu tahu benda tak patut, benda salah, benda dosa. Dan Ibnu Qudamah cantik, dia sebut perbahasan tu supaya nak bagi tahu kita, kalau pemerintah buat maksiat, hatta dosa besar, boleh tak kita kafirkan? Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh kafirkan, boleh tak keluar dan berontak? Pun tak boleh. So nampak kenapa disebut. Dia jadi mukadimah untuk dia bahas kita kena taat pemerintah selagi mana dia tak kafir. Kita tengok kat situ, dia kata, Imam Ibnu Qudamah kata, barran kan au fajira. Sama ada pemerintah tu bar, yang baik, yang saleh, ataupun fajir. Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizah, dan salat Jumaat belakang mereka sah. Walaupun pemerintah tu kaki maksiat, tiba-tiba tanya solat Jumaat dia jadi imam, dan biasanya khalifah zaman dulu dia pun jadi imam lah. Solat belakang dia sah tak? Sah. Ini prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Okey, ini penting. Ahli sunnah menganggap, macam dalam hadis sebut, kita tak boleh keluar memberontak dengan pemerintah sehinggalah, macam Nabi SAW sebut, hatta ra'au kufran bawahan, sehinggalah kamu nampak kekufuran yang jelas. Yakunu bainakum fillahi burhan, yakunu bainakum fillahi minhu burhan. Yang kekufuran yang jelas ni, kalau hari kiamat nanti kamu ditanya oleh Allah, kamu ada burhan. Burhan bukan dalil biasa, dalil 100%, memang betul benda tu kekufuran. Kalau Allah tanya kenapa, kita ada dalil 100%. Maksudnya apa? Selagi pemerintah tak buat something yang jelas 100% kufur, kalau ada syubhah pun tak boleh. Kita tak boleh melawan dan keluar berontak. Ni Nabi SAW sebut dalam banyak hadis. Dalam hadis lain yang Nabi sebut, hadis ma'ruf dalam Sahih Muslim, kita kena taat pemerintah, kan? Walau daraba zahrak wa akhadha malak, walaupun diambil harta kamu dan dipukul belakang kamu. Walaupun pemerintah tu zalim, tapi dia tak kufur, dia tak melakukan kekufuran. Walaupun pemerintah tu jahat, kaki maksiat dan sebagainya, semua kita tak berontak. Cuma kita kena faham kaedah dia, kita tak taat pada maksiat yang dilakukan. La ta'ata fil ma'siyah, tak ada ketaatan pada maksiat. Adapun selain maksiat,
Kalau pemerintah tu suruh kita buat, kita kena as-sam'u wa ta'ah, kena ikut. Dan kita kena faham taat pemerintah ni sebab apa? Sebab apa kita taat pemerintah? Bukan sebab pemerintah tu sendiri dari sudut zat, tapi sebab taat pemerintah ni masuk under taat Allah dan Rasul. Kalau kita tengok ayat Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Kalau kita betul-betul perhati ayat tu tak kata atiullah, atiur rasul wa atiu ulul amri minkum. Ayat tu tak sebut atiu untuk kali ketiga, betul tak? Untuk kali ketiga, untuk ulil amr, ayat tu terus cakap wa ulil amri minkum. Ayat tu tak kata wa atiu ulil amri minkum. Kenapa tak sebut atiu balik? Ulama kata dari sudut bahasa ini menunjukkan taat pemerintah ni masuk under yang dua yang pertama tadi. Atiullah wa atiur rasul, ada atiu dua kali. Wa ulul amri minkum, tak sebut atiu kali ketiga. Maksudnya yang ketiga ni dia masuk under kedua. So ahli sunnah bila kita taat pemerintah sebab arahan daripada Allah dan Rasulnya, bukan dari sudut zat pemerintah tu sendiri. Kita taat pemerintah ni sebab arahan daripada Allah dan Rasulnya. So selagi mana tak berlaku kufur yang kufrun bawah, kufur yang jelas, kita tak boleh keluar untuk memberontak dengan pemerintah. Okey. Bahkan kalau kita tengok lagi, kita cakap keluar lawan pemerintah ni, kita kena faham macam saya cakap tadi, satu, kita kena taat pemerintah pada hal yang ma'ruf kena taat. Kedua, pada maksiat kita tak taat. Tak taat tu maksudnya apa? Tak taat tu kalau kita tak ada kuasa untuk ubah dengan lisan atau tangan, hati kita kena tak redha arahan yang keluar daripada pemerintah yang berbentuk maksiat lah. Yang ketiga, tentang taat pemerintah ni, keluar bila kita cakap khuruj ala waliyil amr, bila kita cakap keluar berontak lawan pemerintah, bukan kadang-kadang dengan angkat senjata saja. Dengan lisan boleh tak? Boleh. Sebab tu dulu ada famous isu dipanggil Khawarij Qa'adiyah kan. Dr. Fazul Bari sebut istilah tu. Khawarij Qa'adiyah ni, golongan Khawarij yang Qa'adiyah ni geng-geng duduk lah. Dia bukan Khawarij yang keluar angkat senjata nak tembak ke apa, tak. Dia duduk kat rumah je pun. Khawarij Qa'adiyah ni maksudnya apa? Dia tak keluar lawan pemerintah bawa senjata ke apa, tapi mulut dia timbulkan kemarahan dan buat orang awam rasa nak buat revolusi, buat revolt. Timbulkan kemarahan, timbulkan kononnya nak kita cakap mengapi-apikan orang ramai supaya tumbangkan pemerintah walaupun dia duduk kat rumah dia. Yang ni dianggap Khawarij tak? Dianggap Khawarij Qa'adiyah. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari. Dr. Fathul Bari sebut, dan kebetulannya ada dalam kitab Fathul Bari, tu kelakar lah. Ada dalam kitab Fathul Bari, dekat Muqaddimah Fathul Bari. So istilah dia Khawarij Qa'adiyah. Kita pun tak boleh jadi Khawarij Qa'adiyah. Bukan je keluar dengan senjata tak boleh, yang tu pun tak boleh. Kita tak boleh api-apikan. Ui, teruknya ustaz ni, nampak sangat dia ni bias pemerintah. Tak. Sabar dulu, saya pun tak cakap political stand saya apa. Saya just cakap dari sudut akidah dulu ni. Ketiga, kita kena, macam saya cakap tadi, kalau ada ruang untuk amar ma'ruf dan nahi munkar dengan pemerintah, dia kena lalu channel yang sepatutnya. Ini penting dalam kita kena faham channel ni. Apa maksud channel? Kita kena pastikan nasihat dan nahi munkar yang kita lakukan tu kena pasti lalu channel yang betul dan cara yang betul. Kita kena faham. Kadang-kadang setengah orang dia tak faham yang institusi pemerintah ni dia ada dia punya kehormatan dia sendiri. Kita kritik dia, kita kadang-kadang kita tak boleh terlalu public dan kita buat orang ramai hingga hilang kepercayaan pada institusi tu. Saya bagi contoh paling mudah dan paling senang kita nak tengok sekarang ni, institusi mufti. Mufti ni sebenarnya under kerajaan. Apatah lagi macam Dr. Zulkifli kan. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Sahibus Samahah, institusi dia tu rasmi under kerajaan. Kalau kita nak kritik, kita tak boleh kritik macam kita kritik ustaz yang tak ada under institusi kerajaan. Sebab kita kena ikut channel yang betul. Kena ikut channel yang betul. Kita tak boleh bagi orang awam hilang sikah dengan institusi. Adakah tak boleh kritik? Boleh kritik, tapi jangan bagi sampai hilang sikah dengan institusi. Itu kita kena faham. Sebab amar ma'ruf dan nahi munkar ni kena lalu ikut channel dia. Kita kena faham, kadang-kadang semangat sahaja tak boleh. Kadang-kadang orang aku tak berhati, benda ni salah, benda ni. Ya, tapi kita kena pastikan ikut channel yang betul. Sebab tu saya cakap, pemuda terutamanya, kalau kita ada semangat, kita nak islah, kita nak perbaiki tu, kita nak betulkan ni, kita nak bantaras tu, nak bantaras ni, kita ada semangat. Tapi pemuda ni biasanya dia tak ada
ilmu dengan hikmah. So dia terburu-buru, darah muda kan, semua nak lawan. Kita kena pastikan ikut channel. Kita pastikan ikut channel. So ini prinsip. Ini prinsip. Bukan kita nak bias kepada mana-mana pihak, mana-mana parti politik kan. Tapi ini prinsip ahli sunnah. Kita kena ikut cara dia. Qala Anasun qala Nabi SAW salasun min asli iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bizam wa la nukhrijuhu minal islam bi'amal. 3 daripada usul iman. Pertama, kita menahan diri daripada mengkafirkan orang yang kata la ilaha illallah. Wa la nukaffiruhu bizam, kita tak kafirkan dia sebabkan maksiat dilakukan. Wa la nukhrijuhu minal islam bi'amal, kita pun tak keluarkan dia daripada Islam disebabkan maksiat yang dilakukan. Wal jihad madin munzu ba'athani Allah hatta yuqatila akhir ummati ad-dajjal. Jihad ni akan terus berterusan, berlangsung sehinggalah akhir umatku memerangi dajjal. Maksudnya pensyariatan jihad ni terus berlaku. Pensyariatan terus berlaku. La yubtiluhu jawru jairin. Jihad ini tidak dibatalkan oleh kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim, wala adlu adilin, dan tidak juga dibatalkan oleh keadilan yang dilakukan oleh orang adil, wal imanu bil aqdar, dan iman kepada qada dan qadar. So 3 usul iman adalah, pertama, kita tak mengkafirkan umat Nabi Muhammad yang lakukan dosa. Dosa sini maksiat. Kedua, jihad ini pensyariatan yang berterusan sampailah akhir umat kita berperang dengan Dajjal. Yang ketiga, beriman dengan qada dan qadar. Kemudian, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulullah SAW wa mahabbatuhum wa zikru mahasinihim. Bukan mahasinahum, mahasinihim. Wa tarahamu alaihim wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Dan di antara sunnah juga adalah loyal. Dia terjemah situ loyal. Tak bolehlah tawali maksud loyal kepada sahabat. Sayang mereka, menyebut kebaikan sahabat. Tarahum alaihim. Tarahum ni sebut rahimahullah atau Allah yarhamuh kepada para sahabat. Wa i'tiqadu fadlihim, dan kita i'tiqad kelebihan sahabat. Wa ma'rifati sabiqatihim, dan mengetahui kelebihan para sahabat. Ini sunnah. Sebab apa sunnah? Sama juga. Kenapa ulama bahas isu taat pemerintah dalam kitab akidah? Sebab kita cakap tadi, untuk jadi benchmark beza ahli sunnah bukan ahli sunnah. Begitu juga perbahasan sahabat. Kenapa isu tentang mencintai sahabat dibahaskan dalam kitab akidah? Sebagai jadi benchmark, membezakan yang ahli sunnah bukan dengan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah adalah firqah yang paling menghormati sahabat dan paling sayang sahabat dan paling meletakkan sahabat pada tempatnya yang sesuai. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Doa yang kita selalu baca, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Yang lebih dahulu daripada kita siapa? Para sahabat Nabi SAW. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad SAW adalah keras terhadap orang kafir tapi berkasih sayang sesama mereka. Yang bersama dengan Rasulullah siapa? Walladzina ma'ahu, para sahabat. So para sahabat ni dipuji dalam ayat ni, ruhama'a bainahum. Dalam sambungan ayat ni kata simahum min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu akan nampak dekat wajah-wajah mereka ni tanda sujud. Dan ayat tu juga kata tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim. Kamu akan melihat mereka ini banyak rukuk dan sujud mengharapkan kelebihan daripada Allah. So sambungan ayat ni dekat surah Al-Fath ni menceritakan tentang sifat-sifat para sahabat ni apa? Yabtaghuna fadlam min Allah. Mengharapkan kelebihan daripada Allah. Mereka tu kaki solat. So ayat ni puji, tazkiyah kepada para sahabat. Dalam ayat lain disebut tak dalam ni? Dalam ayat lain dalam surah At-Taubah, ayat yang makruf kan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam daripada kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikut mereka tu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. So itu pun ayat tazkiyah, maksudnya Allah sendiri yang mensucikan mereka. Allah sendiri yang kata mereka itu baik. Allah sendiri redha pada mereka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah.
Janganlah kamu mencela sahabat aku, kerana jika salah seorang daripada kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud salah seorang daripada mereka, bahkan tidak pula setengahnya. Kalau kita ada emas sebesar gunung Uhud, kita sedekahkan untuk jalan Allah dan Rasulnya, tak akan sama dengan emas yang disedekahkan oleh sahabat Nabi SAW, walaupun sebesar satu mud. Satu mud ni macam dua plastik ni. Mud ni ukuran Nabi SAW ambil air kan. Mud ni ukuran lah untuk ambil air, untuk simpan air. Satu mud lebih kurang dalam 500 mililiter. So, kalau orang tu ada emas sebesar gunung Uhud pun, dia beri infak, pahala dia dapat takkan sama macam sahabat beri infak emas yang sebanyak satu mud dia. Wa minas sunnati at-taraddi an azwaji Rasulillah SAW ummahatil mu'minin al-mutahharat al-mubarra'at min kulli su'. Dan antara sunnah juga adalah redha kepada isteri-isteri Rasulullah SAW sebagai ibu-ibu kaum mukminin yang suci dan terbebas dari segala keburukan. Ufaddiluhun afdaluhunna. Ada lagi kat sini kan? Ha? Nanti yang ni dapat lagi satu sesi. Oh, boleh. Ya. Okey, tersempat okey, tak apa. Okey, so antara sunnah juga adalah redha kepada isteri-isteri Nabi SAW sebagai ummahatul mukminin yang terbebas dari segala keburukan dan tuhmahan. Afdaluhunna, yang terafdal daripada mereka adalah Khadijah. Kemudian Aisyah adalah bintus Siddiq, anak kepada As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, allati barra'aha Allahu fi kitabih, yang Allah telah mensucikannya dalam Quran, mensucikan daripada tuduhan. Sampai ulama bahas apa hukum kalau qazaf Aisyah radhiyallahu anha, ijma' ulama kufur. Kemudian ulama bahas kalau selain daripada isteri Nabi, apa hukum kita cela ataupun qazaf selain daripada Aisyah. Jumhur ulama pun kata kufur. Selain daripada Aisyah pun jumhur ulama kata kalau qazaf ataupun cela mereka kufur. Apa hukum cela sahabat Nabi secara umum? Kufur juga. Apa hukum cela sahabat Nabi yang masyhur dengan kelebihan macam Abu Bakar As-Siddiq? Cela seorang saja tapi masyhur dengan kelebihan. Kufur juga. Yang ulama bahas yang tak kufur adalah mencela seorang sahabat yang tak mutawatir kelebihannya. Yang tu ulama kata dosa besar tapi tak kufur. Kalau sahabat yang tak mutawatir kelebihannya, yang sebahagian sahabat yang kita hanya tahu nama je, yang tu kalau cela mereka dan celaan tu berkaitan dengan agama, yang tu dosa besar. Adapun mencela sahabat macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu boleh jadi kufur. Okey, kalau cela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cela ni ada dua, satu mencela berkaitan agama, satu mencela peribadi. Mencela berkaitan agama ni kufur lah. Kita cakap apa? Oh, Abu Bakar ni tak jujur, dia tak meriwayatkan semua hadis. Oh, Abu Bakar ni sebenarnya dia tu munafik. Abu Bakar berlakon, Umar tu berlakon sahaja. Itu mencela berkaitan agama, yang tu tak ada khilaf. Kalau mencela peribadi, macam cakap sahabat ni sayang duit, sahabat ni sayang harta, sahabat ni tamak, sahabat ni sekian-sekian, sahabat ni kaki botol, yang tu dosa besar. Dosa besar. Ada ulama yang kata kufur pun. Yang ni kalau cela seorang, kita tak bahas tentang mencela semua. Cela semua tu kita dah bahas tadi, dia ijma' kufur kan. So bukan benda main-main. Sebab apa? Sebab apa ulama kata macam tu? Sebab yang bagi sumber agama kat kita ni, Al-Quran dan Sunnah ni, datang daripada jalan sahabat lah. Jadi bila jalan yang membawa kepada kita sumber-sumber agama ni sendiri kita dah kata salah, dah kufur, agama yang kita pakai ni macam mana? Betul ke? Maka mengelakkan benda tu, ulama kata mustahil sahabat ni salah. Maksudnya tak jujur dalam membawa Al-Quran dan Sunnah, dan mustahil kita boleh hukum mereka kafir, dan mustahil kita boleh cela mereka lah. So kata Imam, zaujun Nabi SAW fi dunia wal akhirah faman qazafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafar. Siapa yang mengqazaf Aisyah setelah apa yang Allah sebut dalam surah An-Nur tu, maka dia menjadi kafir. Billahil azim, kafir dengan Allah lah. Wa Muawiyah khalul mu'minin. Muawiyah adalah khal, bapa saudara bagi orang beriman. Kenapa?
Kenapa Muawiyah ni bapa saudara? Sebab salah satu daripada isteri Nabi SAW, Ummu Habibah kalau anda tak silap, dia adalah adik kepada Muawiyah. So Muawiyah ni adalah abang ipar Nabi SAW, kan? Abang ipar Nabi SAW. So kalau isteri-isteri Nabi SAW adalah Ummul Mukminin, mak-mak bagi orang beriman, maka kalau Muawiyah tu abang kepada Ummul Mukminin, ni pakcik lah. Tu gelaran Muawiyah tu Khalil Mukminin. Wa katibu wahyi, wa katibu wahyi, wahyillah, dan penulis wahyu. Dan ini pun sabit dalam hadis, kan? Yang Muawiyah ni dijadikan sebagai tukang tulis wahyu. Ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum, salah satu daripada khalifah yang radhiyallahu anhum, moga Allah redha pada mereka. Wa minas sunnati as-sam'u wat ta'ah li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Kita habis kat sini. Wa minas sunnati di antara sunnah adalah taat dan patuh kepada pemimpin Islam. Barrihim wa fajirihim, yang baik dan yang fajir. Fajir ni yang jahat, yang fasik. Ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, selagi mana mereka tidak menjuru kepada buat maksiat kepada Allah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, kerana tak ada taat kepada sesiapa pun pada maksiat kepada Allah. Wa man waliyal khilafata wajtama'a alaihi an-nas wa radu bihi aw ghalabahum bisayfihi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin wajibat ta'atuhu wa hurumat mukhalafatuhu wal khuruju alaihi wa syaqqu asal muslimin. Okey, ini perbahasan terakhir. Kita wajib taat kepada orang yang diberi khilafah, satu. Kemudian au ghalabahum bisayfihi, yang ini perbahasan masyhur dipanggil al-imamah al-mutaghallibah. Kan jadi timbul isu dekat Mesir lah, bila mula-mula Mursi naik, jatuhkan Husni Mubarak, lepas tu Mursi pula jatuh, naik Asisi. Asisi ni imamah mutaghallibah, dengan kuasa, dia rampas kuasa, dia jadi pemerintah. Sah tak? Ni Ibnu Qudamah kata sah, di sisi ahli sunnah sah. Pemerintah tu sah. Imamah mutaghallibah ni sah, iaitu naik jadi pemerintah dengan cara rampasan kuasa. So bagi ahli sunnah, naik jadi khalifah ni banyak cara. Satu nas, satu dalam tingkat ahli syura, dan yang ketiga ni imamah mutaghallibah. Imamah mutaghallibah ni cara syar'i tak? Tak syar'i. Boleh tak buat? Tak boleh. Tapi kalau berlaku juga, maksudnya imamah mutaghallibah ni berlaku sebab berontak lah. Berontak kan tak syar'i. Tak ada pemerintah yang sah ni, berontak kan tak boleh kan. Tapi kalau berlaku juga berontak dan berjaya pemberontakan tu, dan orang lain naik imamah mutaghallibah, sah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sah di sisi ahli sunnah. Tapi kita tak cakap lah cara dia berontak tu syar'i. So dia kata kat sini, wajabat ta'atuh, wajib taat, harumat mukhalafatuh, tak boleh mukhalafah dengan dia, dan tak boleh juga khuruj alaih. Kalau yang orang yang naik dengan rampasan kuasa ni naik, kita tak berhati, kita pula nak rampas kuasa dengan dia, boleh tak? Tak boleh. Walaupun dia naik dengan cara rampas kuasa. Wallahu ta'ala alam. So tadi Abu Talha kata, insyaAllah kita sambung lagi satu sesi sebab dah pukul 11 dah. InsyaAllah lagi sekejap, lagi satu sesi ni pendek je, so kita habis. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Ada? Tak ada. Kalau tak ada, wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiqul hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nak bagi tahu, ada pengumuman. Besok pagi ada juga kuliah lah yang Ana beri kan, pukul 9 sampai 10.30 tentang metodologi belajar menuntut ilmu agama ni, kaedah emas belajar ilmu agama bagi orang awam dan penuntut ilmu. Jadi Ana akan sentuh tentang metod yang proven lah, kita cakap. Kita cakap proven, metod yang untuk orang awam dan juga penuntut ilmu agama belajar ilmu agama ni, insya-Allah. Pukul 9 sampai 10.30 besok pagi.